Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas soal Unified Braking System CBS-nya motor Yamaha. Jadi motor Yamaha ini harusnya akan punya kombi brake sendiri ya. Namanya Unified Braking System. Tapi ya seperti kita tahu sendiri lah, Unified Braking System ini nggak begitu terkenal ya, nggak dipromosikan oleh Yamaha Indonesia. Jadi walau sudah punya kombi brake sendiri, Yamaha tidak memasukkan kombi brake-nya ke lokal. Ini harusnya nggak ada hubungannya dengan paten. Jadi biasanya kan emang Honda itu memenangkan persaingan motor itu dengan punya banyak paten. Jadi sembarang dipatenkan sehingga pabrik motor itu susah untuk masuk Indonesia. Selain dari jaringan suku cadang yang lebih bagus emang. Jadi Bajaj aja katanya nggak bisa menjual motor di Indonesia karena teknologi DTS SI, teknologi busi 2 di tempat berbeda itu kena paten Honda ya, karena teknologi 2 busi diterapkan di mobil sama Honda Jazz kali ya, lupa. Teknologi busi 2 ini membuat mau bahas UPS kok bahas busi sekalian. Jadi teknologi busi 2 ini membuat pengapian lebih sempurna karena ya penyebaran apinya lebih merata. Ketika di RPM rendah cuma pakai 1 busi saja. Ketika di RPM tinggi baru pakai busi 2 sehingga pengapian lebih merata, pembakaran lebih sempurna, bisa lebih irit, lebih bertenaga dan seterusnya. Efisiensi pembakaran katanya lumayan tinggi. Penulis sertakan aja ya videonya ya sekalian. The master plug takes the center place, while the 2 slave plugs are positioned across the lateral axis of the engine head.
This configuration helps in delaying the ignition timing by almost 15 degrees TDC, yet resulting in optimal combustion. As you can see, in spite of 15-degree later ignition timing in the triple spark system, the combustion ends in advance of the others. What's more, the combustion in the triple spark technology is 27% faster than the twin spark and 50% faster than the single spark technology. This results in more power and even better fuel efficiency. The ignition of the 3-spark plugs is controlled electronically by the ECU based on the load, engine RPM and engine temperature. The ECU uses different ignition maps for different riding conditions to ensure that the flame propagation in the combustion chamber is optimal. Jadi ada keunggulan di busi 2. Akhirnya Bajaj cuma bisa memasukkan Bajaj itu apa namanya, Pulsar 200 NS bisa masuk karena businya 3. Prinsipnya sama sih. Di RPM rendah menyala 1, di RPM tinggi nyala 3. Jadi 1 dan 3. Pengapiannya ada, koilnya ada 2. Lupa ya. Kalau koilnya 2 itu enggak sip itu. Mungkin 3 ya koilnya, lupa penulis. Kalau nemu diagramnya lagi, penulis posting. Mau bahas UBS kok jadi bahas busi kaki 3, ya wis sekalian lah. Penulis bahas UBS ini soalnya penulis lihat di apa, Yamaha Aerox ya. Yamaha Aerox itu kan belakang itu remnya tromol. Nah, ternyata di Aerox pun masih ada parking brake ya. Mungkin sudah jadi standar ya. Kalau motornya rem belakang tromol, ada parking brake untuk bagian belakang. Mungkin kalau tromol depan belakang, parking brake-nya depan belakang mungkin ya. Biar kelihatannya lebih aman. Karena ternyata ya parking brake itu sepertinya nggak nambah banyak lah. Kalau dari biaya produksi paling cuma nambah 50.000 ya, atau 100.000 lah paling tinggi. Jadi ya sekalian iseng-iseng penulis lihatkan lah cara kerja parking brake. Sederhana ya cara kerjanya ya. Cuma apa, ada kuncian gitu, kalau tuas rem ditekan kunciannya lepas, wes gitu tok. Terus parking brake membuat penulis ingat ABS, karena kan apa,
di apa namanya, di Aerox itu kan belakangnya rem tromol, sementara teknologi ABS itu nggak bisa diterapkan di trim tromol. Mungkin males ya, karena hubungannya dengan narik kawat. Kalau narik kawat agak susah, lebih mudah diterapkan di teknologi pengerem, teknologi sistem rem yang pakai cakram, pakai hidrolis. Dan karena Aerox itu rem belakangnya tromol, ABS-nya ya cuma depan saja. ABS yang cuma di depan ini membuat penulis teringat sama PCX. Ya, PCX ini remnya apa, belakang, depan belakang cakram, tapi ABS-nya kok depan tok ya, agak kurang sip. Terus ini membuat penulis ingat juga sama kombi brake. Kombi brake itu kan jadi ciri Yamaha, Honda ya. Jadi pertanyaan, mengapa kok Yamaha nggak produksi itu, Suzuki nggak produksi itu. Padahal ya, sistem kombi brake ini diwajibkan. Jadi apa, penulis tadi mau nyebut soal paten itu karena apa? Karena sebagai alasan kombi brake tadi. Jadi kan biasanya Honda itu menghalang-halangi pabrik lain itu pakai paten ya. Tapi Honda nggak bisa mematenkan ini untuk apa, untuk CBS ini, karena CBS ini jadi persyaratan. Jadi persyaratan untuk motor bisa lulus Euro 4. Jadi mulai dari Euro 4 ada persyaratan. Jadi rem untuk motor itu wajib linked brake atau combination brake, combined brake. Jadi nggak bisa Honda mematenkan itu, karena itu sudah diharuskan. Kalau apa, kalau pemerintah menerapkan Euro 4, maka pabrik-pabrik lain wajib untuk pasang kombi brake. Honda nggak bisa melarang pabrik lain untuk pasang kombi brake. Mungkin ini juga ya sebabnya mengapa kok Honda sekarang jadi ketuanya asosiasi motor Indonesia, apa jenengnya, lupa, yang biasanya untuk survei motor, survei penjualan motor itu datanya siapa? Lupa ya. Mungkin ini juga mengapa kok Indonesia masih Euro 3 terus, padahal waktu pindah dari Euro 2 ke Euro 3 itu lancar banget ya. Harus Euro 3, harus Euro 3. Tapi begitu Euro 4 lambat. Padahal di India sudah Euro 6. Di Cina sudah Euro 5, Inggris sudah Euro 5, Eropa lah Euro 5. Aneh ya. Indonesia masih Euro 3. Ya, soal politik nanti lah. Kalau di negara lain, Unified
braking system itu jadi salah satu fitur dari Yamaha. Sama modelnya dengan punyanya Honda ya. Tuas rem belakang ditekan, maka tuas rem depan juga aktif. Cuma sayang ya, kita nggak bisa tahu detailnya gimana, mekanisme pakai apa juga nggak tahu ya. Penulis belum pernah coba, soalnya kayak gitu-gitu nggak dijelaskan di nggak dijelaskan di review, nggak jelaskan di informasi produk gitu, perkenalan produk nggak ada, mustahil lah. Penulis tahu cara kerja CBS itu baru setelah penulis punya motor sendiri. Penulis baru paham fungsi sebenarnya cara kerja yang didesain oleh Honda itu setelah penulis diundang langsung oleh AHM ke Sedati situ, ke Merpati Motor pokoknya distributor Honda Indonesia untuk Jatim dan Bali ya. Pak Nyoman loh, datang langsung dari Jakarta ya. Ya wis, terima kasih sudah diundang, sudah diberitahukan detail gimana cara kerjanya ABS itu. Ini kondisi ditarik sedikit di bagian rem belakang ya. Kemudian ditarik setengah, rem belakangnya tambah kuat Ya. Rem depannya dia sudah mulai bekerja Ya. Kemudian ditarik penuh, yang di bagian belakangnya dia berhenti, tapi yang di bagian depannya masih bisa jalan. Ya. Ya. Belakang dulu Pak, yang ikut Pak. Oh, ya. Baru depan. Ya. Ya. Gitu. Dari depannya. Nggak mungkin kebalik pasangnya ya. Nah, kalau yang Bapak bilang tadi bisa jadi dia dibalik begini, ya kan ada yang kebalik. Jadi proporsinya adalah depan dulu, malahan depan dulu. Asnya kan sudah dekat Iya, sini ya. iya betul. Asnya lebih dekat. Sebenarnya kalau kebalik juga nggak bisa, karena ini kalau kebalik mentok ke sini. Iya. Ada. Jadi ya mereka betul-betul serius ya untuk soal ini. Jadi penulis diundang langsung ya. Jadi akhirnya clear waktu ketemu itu. Honda itu kalau menganjurkan, Honda Indonesia kalau menganjurkan rem itu bukan depan dulu. Entah sampai sekarang ini masih ada aja blogger yang ngomong Honda itu teknik remnya depan dulu. Itu salah. Penulis ketemu langsung sama IAHM-nya itu, ketemu langsung ya diomongi remnya bukan depan dulu. Itu medianya salah kutip, itu blogernya salah kutip. Harusnya bareng depan dan belakang, itu teknik yang dianut oleh Honda secara resminya. Ya kalau penulisnya selama ngeremnya bukan depan dulu, no problem lah, bareng ya lebih, ya terserah lah tekniknya. Kalau bareng pokoknya bukan depan dulu, penulis nggak masalah. Nah, yang jelas ya itu pendapatnya Honda ya. Dan pada saat itu didemonstrasikan kombi brake itu cara kerjanya harusnya adalah ketika tuas rem belakang ditekan pelan, itu yang gigit dulu itu adalah rem belakang.
sebelum rem belakang itu gigit, maka rem depan nggak akan ketarik. Jadi desain yang sebenarnya begitu. Jadi yang benar itu adalah ketika tuas rem belakang ditekan, maka rem tromol belakang itu yang akan gigit lebih dulu, yang ngunci lebih dulu. Baru setelah rem belakang menggigit, rem depan yang kemudian aktif. Desainnya CBS seperti itu. Jadi makanya di motor itu ada namanya kotak distribusi rem itu. Jadi ada kayak kotak ungkit yang nggak imbang gitu. Jadi kalau belakangnya belum benar-benar ngunci, yang depan nggak narik. Harusnya gitu ya. Ya, hal itu sudah penulis ketahui juga di di penjelasan resmi Honda soal CBS-nya PCX waktu itu. PCX itu ada di level sehingga kalau kita tekan tuas rem belakang, maka rem belakang dulu yang rem. Selain itu ada yang di motor gede, yaitu ada juga beda, tapi ya itu pakai ECU. Jadi ditekan tuas rem depan atau belakang, maka dipastikan belakang dulu yang akan ngerem. Jadi sudah ada di desain Honda bahwa ketika menggunakan CBS, rem belakang dulu yang aktif, bukan depan dulu yang aktif ya. Beda sama ajarannya JDDC, beda sama ajarannya RDL, Reverse Driving Labs, beda ya. Jadi ngerem CBS nya Honda itu desainnya sebenarnya adalah belakang dulu. Yang ngomong depan dulu lebih aman, ya silahkan protes Honda, kenapa kok mendesain kayak gitu ya. Tapi penulis sendiri setuju ngerem belakang dulu harusnya yang aktif. Nah, tapi yang di motor penulis nggak gitu. Di motor Honda Beat ya, Honda Beat satunya. Jadi penulis diundang itu karena ya satu karena teknik pengereman, terus yang CBS itu penulis juga sempat jelaskan juga kan. Jadi ya makanya penulis bisa ngerekam itu karena penulis diundang sendiri, terus ya didemokan lah. Dan langsung itu gimana caranya ngerem ya, penulis pasti sertakan videonya. Bahasa apa tapi lupa. Nah, masalahnya di motornya penulis itu ya, rem CBS bekerjanya tidak sesuai desain tersebut. Jadi di motor penulis ketika direm ya, CBS diaktifkan, itu depan dulu yang ketarik. Jadi kan harusnya itu ya, begitu ditekan ya, itu kerasa rem belakang itu ketarik, terus gigit, baru rem depannya itu narik di sebelah kanan, di bawahnya rem depan di motor Honda CBS itu ada bagian pengaitnya ya. Itu harusnya yang penariknya itu aktifnya harusnya sesudah rem belakang itu ngunci. Ya kerasa kan pakai tangan itu kan terasa.
terasa waktu apa sistem remnya itu menggigit itu kan kerasa toh. Jadi waktu direm terasa ada hambatan di apa tuas rem belakang ini, tuas rem kiri ini, baru yang rem depannya ditarik. Nah di motor penulis enggak, ketika ditekan pelan-pelan itu tuas rem depan dulu yang aktif ya, jadi ketarik gitu loh. Sayang ya, yang kayak gini-gini nggak ada di review ya. Di review motor India, Thailand, Eropa nggak ada ya. Kombi brake penjelasannya biasanya pakai diagram, ditekan tuas kiri terus akhirnya rem depan aktif, nggak dilihatkan bagaimana kerjanya secara nyata. Mungkin juga karena sudah nggak pakai tromol ya, yang apa CBS tromol kayaknya cuma Honda ya. Nanti penulis lihatlah ada nggak sih ya. Yang di India kan motor maticnya UBS semua. Ada yang tromol kan mestinya kalau di India itu. Kalau di Cina kan beda lagi. Di Cina itu banyak juga motor yang remnya cakram, pakai ABS tapi ya. Penjelasan UBS-nya Yamaha pun demonya juga nggak memperlihatkan ya yang mana dulu. லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஸ்க் பிரேக் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ நான் வந்து டிஸ்க் லிவரை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி பின்பக்கம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரம் பிரேக்ஸ் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அதுக்கு எப்பவும் போல் பிரேக் பெடல் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்க் பிரேக்கில் கீழே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது கூடவே ஜாயின் பண்ணி அங்கே இருந்து ஒரு பிரேக் கேபிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழ் வழியாக இறங்குது. ஸோ இந்த பிரேக் கேபிள் எங்கே போய் ஜாயிண்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய பெடலில் போய் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்குன்னு சொல்லி தனியாக ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரேக் பெடல் வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பிரேக் லிவரும் சேர்த்து ஆப்ரேட் ஆகும். பின்பக்கம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக தான் நம்மளுடைய ட்ரம் பிரேக் செட்டப்பை அப்படியே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதில் ஒரு அம்புக்குறி இருக்குல்ல, ஸோ இந்த அம்புக்குறி வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய அம்புக்குறியை விட லெஃப்ட் சைடு தள்ளி இருந்துச்சு அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரேக் ஷூ வந்து தேஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். அதாவது இப்படி இருக்கக்கூடியது இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தது அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரேக் ஷூ தேஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இது வந்து பிரேக் ஷூவை கலட்டாமல் வெளியிலேருந்தே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன மெத்தட். ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரேக் பெடலை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். பிரேக் பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து ப்ரெஸ் ஆகக்கூடியதை நம்ம தாராளமாக இங்கே பார்க்க முடியும். ஸோ இது ப்ரெஸ் ஆகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கேபிள் எங்கே போய் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்க் பிரேக்கில் இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர் சிலிண்டரோட போய் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அதனால் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பிரேக் பெடலை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரேக் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்ரேட் ஆகிறத இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆனால் பிரேக் லிவரில் இப்போ நான் கை வைக்கல, பட் அப்படி இருந்தும் ஃப்ரண்ட் பிரேக் வந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதனால் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நார்மல் சர்ஃபேஸ்லையோ இல்லை ஒரு கர்வ்டு ஏரியாலையோ நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பின்பக்கம் பிரேக் பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு பிரேக்குமே வந்து அப்ளை ஆகும். ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் வந்து குயிக்காக வந்து நிற்கும், அன்பர்ஃபெக்ஷன் கொடுக்கும். Karena ya penting juga kan kalau pas lagi di tikungan ngerem gitu ya. Kalau depan dulu ndelosor. Kalau sudah gripnya mendekati limit loh ya. Kalau ya pelan-pelan ya nggak ngaruh ya. Tapi kalau gripnya sudah mendekati limit, rem depan dulu ya ndelosor karena ya roda depan jadi untuk belok dan ngerem. UBS itu banyak loh motor Yamaha yang pakai UBS. Di Brazil itu motor laki pakai UBS, Unified Braking System. Sementara di sini ya mungkin karena motor lakinya sedikit ya, nggak ada. ABS untuk R15 saja ya belum ada ya. Lupa pokoknya munculnya baru belakangan banget ya.
ABS R15 sudah ada belum ya? Lupa. Nanti penulisnya di website lah. Yang jelas UBS ini, kombi brake CBS atau UBS ini menurut penulis bukan bukan sistem yang meningkatkan keselamatan, bukan. Untuk apa sih? Karena ya teknik pengereman itu kan sudah disuruh ngerem bareng, terus ngapain ada CBS itu loh? Apa yang membuat CBS lebih aman itu? Kecuali kalau misalnya CBS itu bisa aktif dengan 2 tuas rem, jadi neken yang tuas rem kiri ya 2 rem bersamaan ngunci, ngetengen tuas rem kanan ya tuas rem depan belakang sama-sama nguncinya, sama-sama aktifnya. Itu baru kombi brake, linked brake yang bener itu. Nah kalau cuma di tuas rem belakang tok, apa gunanya gitu loh. Terus kalau motornya dipakai turun gunung, ini yang memberitahukan biasanya pembaca ya di artikel di kupasmotor.com .wordpress.com. Biasanya pembaca itu jadi paham bahwa jadi ngomong komentar nggak cuma 1-2 tapi banyak, penulis sering lupa soalnya. Jadi kalau untuk jalan menurun, kombi brake itu kan bikin rem depan aktif juga. Nggak banyak emang, cuma separuh, tapi tetap kan membuat rem depan selalu aktif. Jadi katanya itu motor-motor yang remnya blong itu kebanyakan, mayoritas itu katanya CBS. Nggak tahu ya, penulis ya nggak survei, karena ada di ada tempat yang sering favorit monitoring orang remnya blong, karena memang medannya itu mendadak ya, jalan turunnya tahu-tahu turun gitu, curam, padahal sebelumnya sudah rem, akhirnya di turunan tersebut ngeremnya ada akhirnya ya blong. CBS disebut jadi gampang blong remnya karena ya itu dipakai rem depan atau rem belakang, rem depan selalu aktif, nggak sempat istirahat. Padahal yang namanya rem depan itu kan paling utama ya. Jadi untuk pengereman kan rem depan paling utama. Kalau rem depannya blong ya resiko yang menyebabkan rem blong itu kan karena panas. Jadi kampas kopling kena cakramnya Indonesia masih bagus-bagus ya, nggak mulet ketika kena panas. Jadi panas, terus panasnya kampas rem ini disalurkan ke kaliper, ke pistonnya kaliper panas juga, olinya menguap. Nah olinya sudah menguap, hilang kekuatan pengeremannya, nol, karena ya ditekan cuma udara yang dimanfaatkan.
nggak ada hidrolis, daya hidrolis ke kampas remnya. Belum. Rem baru bisa fungsi lagi kalau uapnya itu balik jadi oli lagi. Nah, dengan panas yang sudah melebihi suhu oli kira-kira 350 derajat Celcius ya. Ya pastinya lah, butuh waktu agak lama lah. Butuh ya, biasanya orang berhenti 1 jam minim ya, biar remnya pakem lagi. Nah kalau itu terjadi pada waktu kita sedang turunan, ngeri ya. Makanya kalau di jalan turunan itu orang kan disarankan ngeremnya itu jangan jangan neken terus gitu, jangan. Jadi remnya digantung pakai setengah rem gitu nggak disarankan ya. Karena apa? Kalau menggantung itu kan rem jadi tetap kerja terus ya, nggak ada istirahatnya. Mungkin secara tangan kelihatannya kerja ringan, tapi kan rem itu terjadi karena gesekan antara kampas rem dengan cakramnya. Nah, setengah ngerem itu sudah hambatan dan itu menimbulkan suhu tinggi. Suhu tinggi itu yang membuat remnya blok. Jadi ada untungnya juga Yamaha nggak memasukkan rem kombi brake ya. Ada untungnya juga. Karena ya paling tidak motor kalau di turunan gitu jadi lebih aman. Ya sini nggak bisa disamakan dengan Jepang lah. Jepang sana orang itu paling nggak ke gunung, jalan ke gunung paling ya datar, nggak curam. Ya untungnya di sini tuh lebih banyak yang lari ke ABS. Jadi Lexi pakai ABS, apalagi yang pakai ABS, Aerox, NMAX, Vino pakai ABS juga enggak ya? Kayaknya ya. Jadi untung lah pakai ABS. Bagus juga karena ya ABS-nya 2 channel ya, nggak cuma 1. Ya kayak Honda itu favoritnya entah mengapa ABS 1 channel ya. Motornya di atas 30 juta tapi ABS-nya cuma depan dok. Nggak tahu lah. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf penulis potongnya.